Cikgu nak cuba awak jawab. Hmm, Okey, soalan B. Seorang bapa telah membeli kereta kawalan jauh untuk anak lakinya. Dia pergi kedai untuk membeli bateri yang tahan lama untuk mainan tersebut. Terdapat 3 jenis bateri. Ada bateri sel kering, bateri alkali, bateri nikel, kadmium. Okey, jadi pelajar bapa tadi perlu buat pilihan. Yang mana yang paling baik? Bateri sel kering ke, bateri alkali ke, bateri nikel, kadmium. Okey, jadi sekarang cikgu nak suruh awak tengok soalan ini. Okey, cikgu nak suruh ambil masa 10 minit. Okey, sebab cikgu percaya memang ramai yang tak buat lagi ni. Okey, awak cuba jawab dalam masa 10 minit, cikgu bagi masa. Okey, tujuan pemilihan penerangan. Okey, jadi satu markah tujuan, penerangan, jenis bateri mengikut keutamaan, senaraikan, pilih bateri yang sesuai dengan penjelasan. 4, 5, 6 markah. Okey, sekarang buat dalam masa 10 minit. Kita nak dengar jawapan je lagi. Boleh 10 minit dari sekarang. Sekarang 9.12. Boleh siap. Tujuan penerangan. Maksudnya kena cerita bateri sel kering kenapa, apa kelebihan dia. Cerita kelebihan, jangan cerita kelemahan. Okey. Lepas nombor 3 ni susun. Awak nak yang mana pilihan utama? Kalau awak pilih bateri sel kering yang pertama. Lepas tu yang kedua, kalau awak suka bateri alkali, kedudukan dia yang kedua. Okey? Siapa yang boleh share jawapan, boleh share kat cikgu. Okey, cikgu akan komen lah. Okey, 5 minit lagi 5 minit lagi. Cikgu paparkan. Boleh Farahin Cikgu paparkan jawapan Farahin kat sini. Okay, terima kasih Farahin. Ada juga yang boleh dijadi. Oh, dia cakap janganlah mention. Apa nak malunya belajar. Okay. Jadi dia letak bukan Farahin lah. Letak nama Aminah lah. Okay, tujuan Tengok. Okay, kita tengok jawapan. Pelajar A ini nama dirahsiakan. Untuk membeli bateri yang, jangan buat ringkas jangan buat ringkas, yang tahan lama untuk mainan. Kita tengok soalan dia tadi. Jawapan anda nak, okey, tujuan pilihan. Okey, jadi jawapan tadi diterima untuk membeli ataupun memilih bateri yang lebih tahan lama untuk mainan. Boleh lah. Okey, lepas tu okey, CA ini, jawapan ini dia tak jelaskan nombor 2 tu. Okey, kita tengok balik. Penerangan tentang kelebihan setiap jenis bateri. Jadi awak kena bagi tahu 3 markah ni Maksudnya awak kena bagi tahu sel kering kelebihan dia apa, alkali kelebihan dia apa, nikel kadmium kelebihan dia apa. Okey. Jadi kat sini dia dah CA ini pelajar A, nama dirahsiakan, tak dapat, kosong markah. Okey, jawapan cikgu nampak kat situ ada murah, kecil, dicas semula, arus tinggi. Cuma awak tak jelaskan apa dia. Murah, siapa yang murah? Siapa yang kecil? Okey. Bateri ni susunan dia.
Susunan dia memilih bateri nikel kadmium, bateri alkali sel kering. Kita akan tengok kemudian. Okey, kita tengok alasan bateri nikel kadmium. Okey, jadi maksudnya pelajar A ini memilih nikel kadmium. Lepas tu second pilihan dia alkali. Kemudian third adalah sel kering. Bateri nikel kadmium dipilih sebagai pilihan utama kerana bateri ini boleh digunakan dalam tempoh yang lama. Okey, kita tengok apa apa tu mutu kupasan dalam buku kupasan ini. Okey. So, contoh jawapan tadi sama macam pelajar A tadi, membeli bateri ataupun memilih bateri yang lebih tahan lama untuk mainan kereta kawalan jauh. So mudah. Tujuan pemilihan, sebab apa kita pilih, kita nak cari bateri yang tahan lama. Okey, so itu senang dapat markah. Jadi kena cerita setiap jenis bateri. Awak kena namakan. Okey, jadi kalau bateri sel kering, so dia pelajar calon ini dia bagi banyak penerangan. Tapi tetap markah satu markah. Okay. Andai kata ada satu yang salah, dia insyaAllah tak jejaskan jawapan lain sebab soalan esei. Okay. Tapi awak kena buat dash macam ni lah. Jangan buat mudah untuk dibawa dan tiba-tiba ada yang salah. So bila ada dan, macam tu kemungkinan satu ayat tu jadi salah. Jadi nak sama buat point-point macam ni . Okay. So mudah dibawa, elektrolit tidak tumpah, okay. Bateri alkali kenapa mudah dibawa? Awak nampak kat situ semua kelebihan dia sama, mudah dibawa. So macam senang sangat nak jawab kan. Okay. Elektrolit tidak tumpah, boleh dicas semula. Alkali. Betul lah, alkali boleh cas semula, tapi ada juga yang tak boleh dicas semula. Okey, bateri nikel kadmium boleh dicas semula. Okey, jadi tengok kat situ boleh buka baliklah bateri, jenis bateri ni. Okey, yang paling mahal adalah bateri nikel kadmium kan. Okey. Jadi awak tengok kat sini kena perincikan kelebihan setiap satu dan nampak mudah kat situ, semua ayat mudah dibawa, diterima. Sebab kecil kan. Sebab tak boleh nak bagi salah, mudah dibawa tu. Okey, lagi yang boleh dijadikan alasan lain, bateri sel kering. Contoh bateri sel kering murah, lebih murah. Macam alkali pun lebih murah berbanding nikel kadmium. Nikel kadmium mahal sikit. Okay. Alright. So contoh jawapan yang sederhana, bateri sel kering mudah didapati di semua kedai. Boleh dicas semula. Bateri nikel kadmium mudah untuk jam. Okey, so nampak calon hanya menerangkan kelebihan dua bateri saja, iaitu bateri alkali dan juga bateri nikel kadmium. Jadi tapi dapat juga 2 markah. Okey, so 11B3 ni senaraikan jenis bateri mengikut keutamaan. Jadi kat situ ada bateri alkali, bateri nikel kadmium jadi sel kering. Maksudnya kat sini susunan dia tu semuanya diterima. Jadi awak jawab, awak nak suka yang mana dulu? So kat sini calon ni dia suka alkali dulu. Alkali yang first. Kalau awak jawab sel kering dulu pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi perlu susunan dia bateri alkali, bateri nikel. Ini adalah terbuka jawapan dia. Okey, banyak jawapan. Okey, jadi awak susun. Jadi kalau awak jawab bateri alkali first, jawapan yang nombor 4 perlu adalah melibatkan yang sama. Awak jangan jawab sini alkali, tiba-tiba sini bateri sel kering. So tak boleh macam tu. So kalau awak first tadi, awak pilih alkali, sini pun alkali macam calon ini. Bateri alkali yang paling susah digunakan dalam mainan kawalan jauh kerana ringan, mudah dibawa sel lebih kecil, nilai arus tetap dan tahan lebih lama. Banyak jawapan dia kan. Okay, jadi berserta alasan ni sekurang-kurangnya satu je alasan.
Jadi kalau awak jawab BT alkali paling sesuai kerana mudah dibawa. Cukup. Okey, yang cikgu risau je bila awak jawab banyak-banyak tu yang lain ada yang salah, jadi salah jawapan keseluruhan. Okey. Okey, berbalik kepada soalan A sebab soalan B tu dia kemahiran berfikir. Kita ulang balik kemahiran berfikir Kemahiran berfikir dalam soalan 11-12. Yang pertama soalan cikgu percaya semua dah mahir soalan mengkonsepsi. So kita banyak buat soalan mengkonsepsi kan dalam latihan-latihan sebelum ni sebab dia banyak keluar. Yang seterusnya kita dah buat banyak juga tapi tak banyak yang kita buat sebab soalannya tak banyak yang dah keluar berkenaan dengan penyelesaian masalah. Okey. Yang jenis soalan kena pasti masalah, beri penyelesaian, itu penyelesaian masalah. Dan yang ketiga yang kita baru tengok hari ini adalah kemahiran berfikir pemilihan, membuat pemilihan. Soalan jenis yang ketiga ini memang sangat jarang dikeluar. So awak already cikgu risau keluar tahun ini soalan pemilihan sebab dah lama tak keluar. Jadi awak kena tengok balik soalan 2017 ini. Okay. Dan mungkin ada tahun-tahun lain cikgu akan cuba tengoklah soalan pemilihan. Okey, kita patah balik kepada soalan A. Soalan A ni macam fakta. 11A, dalam satu aktiviti anda dibekalkan dengan sebatang paku besi, sebutir zinc. Okey, kita highlightkan paku besi. Zinc, dawai, mentol, oren. So itu bahan dan radas lah. Bina satu sel ringkas untuk menggunakan bahan tersebut, menyalakan mentol tersebut. Okey, jadi semua bahan perlu digunakan. Jadi ini adalah oren, perlu label oren. So digunakan paku besi, ada paku besi, lepas tu zinc. So ini adalah wire. Dalam ni ada wire tak? Tak ada. Okey, ini adalah mentol. Okey, so jawapan ini adalah jawapan yang terbaik. Okey, jadi soalannya, terangkan bagaimana tenaga elektrik tersebut. Ni agak teknikal sikit, agak memerlukan awak memahami bab elektrokimia. Bab ni adalah sel kimia. Terangkan bagaimana tenaga elektrik tersebut terhasil. Dan pada tahun ini ramai yang tak dapat jawab 11A ini sebab masing-masing tak faham. Lukisan ramai dapat jawab. Cuma bagaimana elektrik boleh terhasil, awak boleh rujuk balik sel kimia. Macam mana terhasil? Kerana terdapat perbezaan keupayaan. Zinc, besi ni adalah ferrum. Yang kalau awak nak dah hafal kan, kalau nak cantik macam semua-semua tu. Okey, jadi kedudukan zinc dengan ferrum. Ferrum kat bawah sikit kan. Okey, kat situ dia ada jarak. Bila ada jarak, dia ada perbezaan keupayaan. Itu yang lebih detail. Cuma kat sini calon jawab zinc lebih reaktif daripada besi, maka zinc bertindak sebagai terminal negatif. Ini yang belajar kimia ni. Elektron mengalir dari zinc ke besi. Tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. So berapa markah tadi? Berapa markah? Soalan 11. 4 markah. Okey, 4 markah. Jadi seingat cikgu lah, rasanya sini 2, penerangan 2. Okey, jadi gambar tu cukup lengkap, semua 2 markah, alasan 2 markah. Jadi alasan yang paling mudah adalah
terdapat beza upaya antara zinc dan juga perbezaan keupayaan antara zinc dengan paku besi. Dan tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. Okey, jadi andai kata sekarang bila awak tengok ni, awak tak faham apa pun ataupun lupa terus, cepat-cepat buka buku bahagian sel kimia. Sel kimia. Okey, kalau cikgu nak terangkan lagi sekali, panjang pula masanya. Ya, awak baca balik sel kimia, apa yang perlu ada dalam poin-poin tu. Sebab kita nak tengok soalan terakhir. Ini contoh jawapan sederhana. Kenapa? Oh, okey. Contoh jawapan sederhana ni, gambar dapat 2 markah. Cuma, dia tak tanpa penerangan. Tanpa penerangan. Okey, 11 selesai dan tinggallah soalan nombor